من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Baik, tuan-tuan sekalian, sebelum saya mulakan saya punya sesi pada pagi ini, boleh tak komen sepatah dua ataupun nak bersuara pun tak apa. Suara clear ke? Clear ke tak clear suara saya? Clear. Jelas? Jelas eh? Clear. Ya, alhamdulillah. Tak tahu, takut nanti tak sendiri ni kan. Cakap seorang nanti rasanya, ataupun saya cakap macam saya semacam dengar tapi sebenarnya tak dengar. So kalau dengar, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berkumpul, dan perkumpulan kita pada pagi ini, tuan-tuan sekalian, merupakan antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey, perkumpulan kita pada pagi ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Saya katakan sedemikian. Yang melibatkan Al-Quran, perkara-perkara yang melibatkan Al-Quran, ianya adalah tertakluk kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak belajar, sama ada kita nak belajar membaca ataupun nak belajar betulkan huruf, ataupun kita nak belajar makharijul huruf, kita nak belajar tadabbur sekalipun, tuan-tuan sekalian, apa je berkait dengan majlis Quran, belajar Quran, ia tertakluk kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada manakah kita belajar tentang perkara ini? Apakah buktinya? Kenapa saya katakan bila bersangkut paut dengan Quran ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Kita boleh perhatikan surah Ar-Rahman. Bila mana Allah memulakan ayat pertama surah itu dengan Ar-Rahman, dan ayat keduanya terus disambung dengan apa, tuan-tuan sekalian? Allamal Quran. Okey. Ar-Rahman Allamal Quran. Selepas nama Allah disebut Ar-Rahman, tuan-tuan sekalian, directly selepas itu ayat kedua Allah menyebutkan Allamal Quran, ia akan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, apa jua majlis-majlis yang bersangkut paut dengan Quran, tenaga pengajarnya hakikatnya bukanlah manusia ni, bukanlah saya, bukanlah ustaz-ustaz lain. Tapi bila belajar je Quran, yang akan mengajar Quran ni bukan manusia, tetapi Allah yang akan mengajarkan kepada kita Quran. Saya ni siapa? Ustaz-ustaz lain ni siapa? Saya cuma facilitator sahaja. Jadi mediator sahaja. Hakikatnya yang mengajarkan Quran ini Allah. Terlalu mulia kalam Allah ini, Al-Quran ini, kalau manusia yang nak mengajarnya. Nabi Muhammad pun adalah utusan sahaja. Nabi Muhammad pun adalah pembawa risalah saja. Hakikatnya ia akan menentukan sama ada orang yang mendengar Quran tu terkesan ke tidak hatinya. Ia akan menentukan sama ada hatinya hidup selepas disentuh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah. Maka bernarlah kata Allah, sadaqallahul azim, bernarlah kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya segala benda yang bersangkut paut dengan Quran, Allah lah tenaga pengajarnya. Maka tuan-tuan sekalian, jangan harapkan saya je, oh ustaz kena bagi lagi. No. Yang kita kena minta sekarang ni adalah kita kena minta pada Allah untuk bagi kita ilmu tu, untuk perkenankan kita ilmu tu. Sebab itu para malaikat bila berhadapan dengan ilmu Allah, apa adab para malaikat, tuan-tuan sekalian? Malaikat ni bila dia ada benda yang dia tak tahu ataupun dia berhadapan dengan ilmu-ilmu Allah, dia tak akan jadi orang yang ego mengatakan, okey, saya akan baca lagi sampai saya akan dapat pengetahuan tersebut. Itu bukan akhlak malaikat dalam menuntut ilmu. Malaikat bila berhadapan dengan ilmu Allah, terakam dalam surah Al-Baqarah, Allah memperlihatkan adab menuntut ilmu para malaikat dengan mengatakan, bila dia tak tahu something, dia akan sebut apa benda? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau dia tak tahu apa-apa, tuan-puan sekalian, tentang sesuatu, dia bukannya jadi orang yang ego ataupun kata, dia macam konon-konon belagak tahu. Tapi malaikat dia akan kata, Subhanak, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, kami tak akan tahu sesuatu, illa ma'allamtana, melainkan kau berkehendakkan untuk aku tahu perkara tersebut. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka tuan-puan sekalian, samalah dengan Quran. Hari ini kita nak belajar Quran, jangan merasakan, oh saya dah tahu semua dah tentang ayat yang kita nak tadabburkan pada hari ini. Sebaliknya, ada benda yang kita tak tahu, sebutkanlah subhanallah. Sucikan Allah. Allah ni maha suci daripada sebarang kelemahan.
Maka ini mukadimah tuan-puan sekalian. Supaya saya dimaklumkan tuan-puan sekalian, hari ini kita ada ramai student baru. Kita ada ramai pelajar-pelajar baru yang buat pertama kali, mungkin first time join kuliah saya, tadabbur saya pada pagi ini. Kalau ikutkan tuan-puan sekalian, kalau kita nak sambung, kita dah di pertengahan suratul muluk. Kita dah di pertengahan surah Al-Mulk tuan-puan sekalian. Jadi macam mana tu? Macam mana tu? Kita nak teruskan ke ataupun macam mana ni? Sebab kalau ikutkan kita punya topik kita ni dah di pertengahan dah. Kita dah di pertengahan surah Al-Mulk. Jadi macam mana tuan-puan sekalian? Boleh kita discuss dulu tak pagi ni? Kita nak teruskan ke ataupun macam mana? Ataupun hari ni saya mungkin kita akan teruskan juga. Tapi untuk pagi ni tuan-puan sekalian, saya nak mohon jasa baik pada yang dah yang join saya sebelum ini. Saya nak buat sedikit revision tentang apa itu tadabbur. Sebab saya percaya ada orang yang mungkin dah masuk kelas ini, dia mungkin expect, oh tadabbur ni macam mana? Sebab setiap orang ada versi tadabbur dalam kepala masing-masing yang tersendiri. Bagi dia kalau dia dah buat benda tu, okey saya dah tadabbur tu. Saya dah tadabbur tu. Asal saya dah buka terjemahan, saya dah boleh terjemahkan ayat tu maksudnya apa, saya dah tadabbur lah tu. Kan? Hatta kalau saya tengok culture ataupun budaya tadabbur khususnya dekat kampus-kampus, dekat universiti-universiti. Dalam kefahaman mereka, pelajar-pelajar universiti ni adalah bila mana mereka duduk dalam halaqah, dalam bulatan, lepas tu baca ayat Quran, seorang tolong explain sikit, dia tolong syarah sikit ayat tu, dia kata, oh dah tadabbur lah ni. Inilah tadabbur. Bila mana ada duduk berkumpul, ada orang syarah ayat Quran, dah tadabbur dah tuan-puan sekalian. Jadi, boleh tak saya ambil masa sikit pagi ni tuan-puan sekalian untuk jelaskan apa itu tadabbur menurut perspektif Quran dan para ulama. Jadi kita tak akan confuse lah bila masuk kelas tadabbur, apa output yang kita akan dapat. Adakah lepas saya dapat tahu apa kupasan ayat tu saya sudah tadabbur? So kita nak jelaskan benda tu terlebih dahulu. So that 50 berapa orang ni? 59 orang yang join kuliah saya pada pagi ini, dia akan tahu dah apa outcome. Selepas 1 jam setengah kita mendengar kuliah pada hari ini, kita dah tahu dah apa outcome, apa end point yang kita nak capai daripada tamat 1 jam setengah selepas ini. So takkan lagi tertanya-tanya, apa benda saya dapat hari ni, kupasan ayat tu ke, kupasan ayat ini ke? So dia dah tahu dah apa end product daripada 1 jam setengah itu. Baik tuan-puan sekalian, bila kita berbicara tentang tadabbur, boleh tak saya nak tahu terlebih dahulu apa yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian tahu tentang tadabbur? Yang peserta-peserta lama ni mungkin boleh je nak cakap, tak ada masalah. Mungkin nak tengok sama ada ingat ke tak ingat benda yang kita pernah bincang satu ketika dahulu. First kuliah saya dulu dekat Masjid Asana adalah kita berbicara tentang what is tadabbur. Apa itu tadabbur? Is it simple as kita kata, oh saya dah faham Quran, saya boleh tahu tafsirannya, oh saya dah tadabbur dah ni. Is that simple? Adakah itu tadabbur? Jadi cuba komen sikit. Tak kisah siapa-siapa. Mungkin siapa yang nak berikan sudut pandang dia, apa yang dia tahu tentang tadabbur selama ni. Boleh chat, boleh juga buka sikit unmute sekejap dan boleh bercakap, tak ada masalah. Kita cuba raikan. Silakan. Tafadhalu. Semua. Ada yang nak cuba tak? Ramai ni. Ada 5 perkara penting. Macam mana? Ada 5 perkara penting yang perlu diberi perhatian. Ini siapa ni yang bercakap ni? Puan apa ni? Salamnya. Oh, Puan Salami. Puan Salami yang bila sebut 5 perkara tu memang absolute ni. Student lama saya ni. Bila sebut 5 perkara penting tu betul lah tu. Okey, Puan Salami, kita hold dulu. Yang 5 perkara tu hold dulu. Kita dengar dulu apa yang mereka tahu tentang tadabbur tu. Puan Salami ni cepat sangat ni bagi jawapan. Dah lama. Apa yang kita tahu tentang tadabbur. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Silakan. Siapa ni? Saya Raihan dari Shah Alam. Shah Alam ya. Saya cuba Ustaz pada ingatan saya tadabbur tu adalah kita membaca Al-Quran, cuba memahami dan cuba mengamal sebaik yang mungkin. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, Puan Raihan mengatakan tadabbur ini adalah memahami dan mengamalkan. So ada 2 benda yang disebutkan oleh Puan Raihan kan? Memahami. Membaca, memahami dan mengamalkan. So 3 lah. Yeah. Baca, faham, amal lah. Gitulah maksudnya kan? Ya. Baca, faham, amal. Terbaik itu Puan Raihan. So at least
Puan Raihan sudah ada base yang sangat clear, walaupun nampak simple tapi itu antara tanda kita sudah clear apa maksud tadabbur, iaitu kata Puan Raihan, baca, faham, amal. Baik, terbaik Puan Raihan. Ini antara jawapan yang kita cari juga. Tapi insya-Allah lepas ni saya akan lengkapkan lagi sebab ada satu dua je missing daripada apa yang disebut oleh Puan Raihan tadi. Tapi boleh saya katakan surface-nya, asasnya Puan Raihan sudah ada tentang apa itu tadabbur. Okey, baik, ada siapa lagi nak cuba tuan-puan sekalian? Kok dia ada pendapat yang berbeza, dia kata oh bukan baca faham aman, saya ada pendapat lain. So kok ada yang nak dengar, nak cuba. Silakan. Ni Puan Fatimah dia macam tak clear tu suara. Tak dengar lah. Saya tak dengar. Jadi hilang terus suara. Sayup sangat. Macam mana tu? Tak dengar langsung. Ada tapi sangat sayup. Okey, ni nak clear sikit ni. Bila puan dekat clear sikit. Okey, saya nak cakap pandangan tadi saya rasa memang betul, cuma saya tambah sikit iaitu kita perlu tadabbur bermaksud kita menghayati dan supaya ayat-ayat itu meresap ke dalam jiwa kita dan dapat kita mengamalkannya sehari-hari, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih pada Puan Puan Siti Fatimah Siraj atas perkongsian. Walaupun sayup tapi poinnya sangat tuntas dan bernas, iaitu dia menambahkan satu lagi poin iaitu menghayati. Baik tuan-puan sekalian, tanpa kita panjangkan kalam, tuan-puan sekalian, para ulama dan Al-Quran sendiri sebenarnya telah menggariskan apa itu tadabbur. Dalam Al-Quran sendiri, perkataan tadabbur ni telah wujud pun. Perkataan tadabbur ini bukannya direka-reka oleh ustaz-ustaz zaman zaman sekarang ni. Bukannya digembar-gemburkan, difenomenakan oleh manusia zaman sekarang. Bukan manusia yang cipta perkataan tu. Perkataan tu disebut sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Pertama, kita boleh buka surah Muhammad ayat ke-24. Surah Muhammad ayat ke-24. So kalau kita tercari-cari perkataan tadabbur ni, ini wujud ke ataupun perkataan yang dicipta oleh manusia sendiri. Jadi kita boleh buka surah Muhammad. Surah Muhammad ni surah yang ke-47 ya tuan-puan sekalian, surah ke-47. Kita boleh tengok ayat yang ke-24 ya. Ayat ke-24. Betul ke tidak? Yes, betul. Ayat ke-24. So di situlah kita akan nampak perkataan tadabbur, seterusnya memberikan sedikit gambaran apa itu tadabbur. Okay, apa itu tadabbur? Jadi tertera pada ayat 24 surah Muhammad, Allah mengatakan tadabbur ni apa? Ataupun apa berkaitan dengan tadabbur ni? Perkataan tadabbur tu muncul kat mana? Ayat 24 menyebutkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. So ini adalah ayat yang menyebut perkataan tadabbur. So rupa-rupanya perkataan tadabbur ni bukan ciptaan manusia. Ianya adalah memang Allah sendiri dah sebut dah perkataan tu. Tengok bagaimana Allah menyebut perkataan itu puan sekalian ya. Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah mereka tidak adakah mereka tidak sengaja apakah mereka sengaja apakah mereka sengaja tidak berusaha untuk tadabbur? Afala ni macam Allah tanya soalan, macam mana? Adakah kamu tidak? Adakah kamu tidak? Ini adalah bentuk persoalan. Okay, Allah tanya, adakah kamu tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Macam tu Allah tanya kita kepada kita tuan-puan sekalian. Dan Allah letakkan outcome ataupun Allah letakkan consequence kalau mereka yang tidak tadabbur ni, Allah kata am ala qulubin aqfaluha, ataupun kamu tak bimbang hati kamu ni terkunci mati. Begitu. Jadi kat sini ada dua benda ataupun ada dua pemboleh ubah yang kita boleh highlightkan. Pertama, Allah kata, Allah bertanya, tidakkah kamu mentadabbur ayat Allah? Dan Allah bagi kesannya adalah kamu tak bimbang ke hati kamu ni terkunci mati. So dalam arti kata lain, kalau kita boleh buat satu formula, orang yang tadabbur hatinya tak terkunci. Orang yang tidak tadabbur hatinya akan terkunci. Boleh faham tak? Itu dia punya konsekuensi yang Allah highlight dalam Quran. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang tadabbur hatinya tak akan terkunci.
Tapi orang yang tidak tadabbur, hatinya akan terkunci. Sebab Allah bertanya dan Allah mendatangkan kesan. Siapa kamu tidak mau tadabbur ke kamu, ataupun kamu tak bimbang, hati kamu terkunci mati. Persoalannya tuan-puan sekalian, hari ini berapa ramai manusia yang mahukan ketenangan, yang mahukan kebahagiaan, dan mereka semua tahu ianya berpunca ataupun dia semua berasal daripada apa? Daripada hati kita. Tetapi tuan-puan sekalian, mereka duk melaungkan slogan, saya nak tenang, saya nak bahagia, saya nak gembira. Tapi mereka tidak mencari daripada manakah sumber yang mereka boleh dapatkan untuk mereka dapatkan ketenangan, kebahagiaan itu. Sebab orang yang terkunci hatinya, tuan-puan sekalian, adalah orang yang tidak mendapat kebahagiaan. Orang yang terkunci hatinya, tuan-puan sekalian, adalah orang yang tidak mendapat ketenangan. Jadi kalau kita benar-benar merasakan ketenangan itu adalah satu perkara yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan, maka kita kena mentadabbur ayat Allah. Maksudnya bukannya satu benda yang Allah perintahkan kepada kita. Bukannya sekadar kita, tadabbur ni sebab Allah suruh, saya buatlah ustaz, macam mana? Jadi dia nampak macam keterpaksaan. Tapi rupa-rupanya Allah mendatangkan satu reason kepada kita, no, tadabbur ni bukan satu perintah aku kepada kamu. Tapi tadabbur ini adalah untuk menyelesaikan benda yang kamu nak dalam kehidupan kamu sendiri. Nampak tak? So nampak tak? Hari ini contoh, saya ambil contoh nak bagi faham lagi tuan-puan sekalian. Hari ini berapa ramai orang solat, orang semayang, dalam kepala ni cuma apa tahu? Dia kata benda, nak buat macam mana? Dah subuh lagi, dah masuk waktu. Subuh lagi, semayang lah. Dia orang nampak kewajipan itu adalah sekadar, dah Allah suruh, saya buatlah. Kan? Dah Allah dah suruh saya semayang lah. Berapa ramai dalam kepalanya mentaliti untuk menunaikan kewajipan tu sebegitu je. Dah Allah suruh. Nak buat macam mana? Tak buat dosa. Macam itulah. Tapi tuan-puan sekalian, Allah ajar kita setiap kewajipan itu jangan fikirkan sekadar kamu kena buat sebab Allah suruh. Tapi buatlah satu perkara itu sebab memang kamu perlukan perkara tersebut untuk kehidupan kamu. Memang kamu sangat perlukan kewajipan itu untuk kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Sebab itu dalam bab tadabbur ni tuan-puan sekalian, Allah tak nak kita buat sekadar Allah suruh. Tapi Allah nak suruh kita buat sebab apa? Sebab kita semua nak elakkan hati kita ni terkunci. Kita semua perlukan hati kita ni hidup, hati kita ni bahagia. Jadi saya tadabbur Quran bukan sebab semata-mata Allah suruh. Tapi saya tadabbur Quran sebab saya memang perlukan hati saya ni bahagia dan tenang. Dan inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Inilah tadabbur. Itulah kuncinya. Okay, baik. Itu first. So mungkin kita nampak, tadabbur ni mungkin more on kepada penyucian hati. Hati je kot berkaitan dengan tadabbur ni. No. Rupa-rupanya ada satu lagi ayat Quran yang Allah kata, jangan kamu sangkakan Quran ini ataupun tadabbur Quran ni akan activate your heart only. Akan activate hati kamu sahaja. Tapi Allah kata, Quran adalah integrasi hati dan akal. Dia bukan sekadar untuk menghidupkan hati je, tetapi akal yang sihat, akal yang sejahtera juga akan mampu dipupuk dengan kita melakukan tadabbur. Apakah buktinya? Kita boleh tengok surah An-Nisa ayat ke-82. Okay, catat ni. Penting ni ayat-ayat ni untuk kita teroka. Surah An-Nisa ayat ke-82. Sekejap, saya sahkan dulu. Betul ke tidak 82 ni? Surah An-Nisa ayat ke-82. Yes, betul. Surah An-Nisa 82. Okay. Surah An-Nisa 82. Dia adalah surah yang keberapa ni surah An-Nisa? Surah keempat. Okay, surah keempat. Muka surat 91. Kalau kita ada mushaf, boleh tengok muka surat 91 ya. 91. Okay, jumpa tak? Jumpa dah? Okay. Dan tertera sekali lagi tuan-puan sekalian, ayatnya lebih kurang sama je dengan surah Muhammad 24 tu. Lebih kurang sama je. Bukan lebih kurang sama. Muqaddimah dia, permulaan ayat tu pun sama. Absolutely the same. Sama. Dengan Allah menyebutkan tuan-puan sekalian pada ayat 82 surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Sama tak sama dengan ayat tadi? Sama kan? Sama aja. Allah bertanya kepada kita sekali lagi tuan-puan sekalian, tidakkah kamu mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala? Tapi sambungan dia lain. Kalau tadi konsekuens bagi kalau tak tadabbur tu adalah hati terkunci. Tapi ayat 82 bagi tahu sambungannya adalah lain sikit. Allah kata, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. So Allah menyebutkan konsekuensnya lain. Kalau tadi hati terkunci, tapi dalam ayat 82 surah An-Nisa Allah bagi tahu,
kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. So boleh highlightkan ikhtilaf ataupun highlightkan perkataan perselisihan. Maka tuan-puan sekalian, cuba kita tanya kat diri kita pada hari ini. Biasanya isu ikhtilaf ataupun isu perselisihan, dia adalah benda-benda yang berada dalam fakulti hati ke atau fakulti intelektual. Oh, ini bahasa universiti sikit. Okay? Biasanya bila berbicara tentang ikhtilaf, percanggahan, ada perbandingan, ada comparison, biasa ini adalah benda-benda yang melibatkan fakulti intelektual kita ke ataupun fakulti hati kita. Ini adalah perkara-perkara yang melibatkan apa? Fakulti intelektual kita. So Allah bagi tahu kat kita, orang yang baca Quran ni bukan hatinya je bagus. Tapi Allah kata orang yang tadabbur Quran ni juga adalah orang yang sangat cakna untuk meningkatkan daya intelektualnya. Sebab orang yang ada intelektual yang tinggi sahaja yang mampu untuk menentukan comparison, yang boleh buat comparison, apa perbandingan tu dengan perbandingan ni, apa persamaan itu dengan persamaan ini. Itu tandanya orang itu ada intelektual yang sangat bagus. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita buat thesis master ke thesis PhD ke, ada bab apa benda tuan-puan sekalian yang akan menentukan untuk kita boleh further intelektual kita. Ada bab LR, literature review. Kita kena buat comparison dengan apa tulisan-tulisan yang sedia ada pada hari ini dengan apa yang kita nak study ataupun apa yang kita nak kaji. So nak katanya bab cerita pasal nak mencari ikhtilaf ataupun comparison, ia melibatkan intelektual. Jadi tuan-puan sekalian, rupa-rupanya ada dua kesan orang yang mentadabbur Al-Quran ini. Pertama, orang yang tadabbur Quran, hatinya akan hidup. Yang kedua, tuan-puan sekalian, orang yang tadabbur Quran, tuan-puan sekalian, intelektualnya juga akan dapat dijana dengan cemerlang daripada tadabbur Al-Quran ini. So, dua benda lah tuan-puan sekalian. So, lepas ni, kalau ada anak-anak kita tuan-puan sekalian, yang ni mungkin kita nak betulkan sikit salah faham masyarakat. Okay? Biasanya kalau kita tengok anak-anak kita yang sambung bidang agama ni tuan-puan sekalian, kita akan kata apa benda? Ni mesti tak cemerlang SPM ni. Mesti SPM dia ni suang-suang kuku je. Kan? Dan ramai orang yang bermentaliti, ini sambung bidang agama, ni apa masa depan dia ni? So tuan-puan sekalian, rupa-rupanya orang yang sambung bidang Quran, orang yang sambung bidang hadis ke tuan-puan sekalian, mereka lah orang yang sedang merencanakan untuk dikembangkan intelektualnya dengan bagus. Sebab Allah kata orang yang belajar Quran ini, tadabbur Quran ni, intelektualnya tinggi. Rohaninya juga tinggi. So jangan pandang rendah pada orang yang sambung pengajian Islam. Ramai saja sahabat-sahabat saya tuan-puan sekalian, dekat universiti dulu, orang yang SPM-nya 11A1, 12A1, sambung bidang pengajian Islam. Kalau anda pernah dengar tuan-puan sekalian Nik Nur Madihah dekat universiti, kalau dulu pernah menggemparkan Malaysia dengan mendapat berapa A tah dekat SPM dulu, 12A1 ke 21A. Lebih kurang macam itulah. Tapi tuan-puan sekalian, apa kesudahannya? Dia sekarang dekat UIA dalam bidang pengajian Quran dan Sunnah. So nak kata tak semestinya orang yang berbidang agama ni semua yang tak lepas SPM rendah-rendah tuan-puan sekalian. So mereka ni adalah orang yang cuba untuk meningkatkan intelektualnya dengan tinggi. So ini sekadar untuk membetulkan masyarakat lah tuan-puan sekalian. Dulu kan ada stigma, sama bidang pengajian agama ni apa masa depan dia. Okay? So jangan kita pandang rendah pada orang yang ambil apa jua bidang. Okay, baik. So dua daripada Al-Quran. Tapi hari ini tuan-puan sekalian, untuk saya tutup tentang muqaddimah tentang tadabbur ini, saya nak bawa pendapat daripada Asy-Syanqiti rahimahullah daripada kitab Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran. Ini adalah tafsir tuan-puan sekalian, tafsir. So kalau anda mencari tafsir, bahkan kalau ikutkan Adwa'ul Bayan ini sudah ada terjemahan pun dekat Malaysia, tapi dalam bahasa Indonesia lah, dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan terjemahan tafsir pada hari ini banyak dalam bahasa Indon, dalam bahasa Indonesia. Setakat ini yang ada dalam bahasa Melayu tuan-puan sekalian adalah tafsir Al-Maraghi, tak silap saya. Tafsir Al-Maraghi ini dikeluarkan oleh DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri. Tafsir Al-Maraghi. Adapun satu tafsir Pedoman Muttaqin tu tak sempat disiapkan tuan-puan sekalian. Sebabnya insya-Allah, siapa nama penulis tu? Allahu Akbar. Siapa ingat? Yang baru meninggal dunia baru-baru ni. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjadikan ini tafsir pertama Malaysia yang lengkap, tetapi Allah tidak mencapaikan hasratnya sebab Allah menjemputnya terlebih dahulu. Sekarang ni ada tim di JAKIM yang sedang untuk melengkapkan tafsir tersebut, tafsir Pedoman Muttaqin. Okey, baik. So tuan-puan sekalian, ada satu tafsir namanya tafsir Adwa'ul Bayan. Ini sudah ada terjemahan. Kalau anda buka Shopee dah ada dah Adwa'ul Bayan. Karangan Asy-Syanqiti rahimahullah, Syanqiti.
Syangkiti ni tuan-puan sekalian, rahimahullah, dia ada menggariskan tadabbur ini ada 5 peringkat ataupun ada 5 KPI yang perlu kita penuhi. So selagi 5 kriteria ini tidak dipenuhi, kita boleh katakan kita mungkin belum tadabbur lagi. So dengan 5 inilah tuan-puan sekalian kita akan buat semak dan imbang. Itu bahasa Melayu lah, ataupun check and balance. Saya ni dah tadabbur ke belum? Ataupun masih terabur lagi sebenarnya. Bukan tadabbur tapi masih terabur lagi. Okay? So kita nak tengok 5 benda ni. So boleh saya katakan 5 step ini adalah kita punya kayu ukur. So maksudnya masuk kelas tadabbur, kalau tak lalu 5 step ni, barangkali belum tadabbur lagi. Kata Syangkiti rahimahullah. Okay, ada 5 tuan-puan sekalian. Saya boleh catat. Saya akan sebut bahasa Arabnya tuan-puan sekalian dahulu dan lepas ni baru kita terjemahkan satu-satu. Ini bahasa Arabnya. Okay, kata Syangkiti yang pertama, step nombor 1 dalam tadabbur adalah at-tasaffuh. Okay. Saya tak pasti, saya boleh tolong type ke tidak dekat sini. Saya tolong typekan sekali dekat ruangan komen. Step pertama adalah at-tasaffuh. Okay. Nampak tak dekat ruangan komen tu? At-tasaffuh. Nombor 1. Okay. At-tasaffuh. Okay. Tasaffuh. That's number 1. Okay. Nombor 2. Saya tengok bahasa Arab dulu. Lepas ni kita terjemahkan. Yang kedua adalah tuan-puan sekalian al-fahmu. Okey, al-fahmu. Itu step kedua. Step pertama at-tasaffuh. Yang kedua adalah al-fahmu. Okey. Got it? Semua dapat Saya dah tulis kat situ. So boleh catat dalam nota masing-masing. Sebab takut lepas ni bila kita end Zoom meeting ni dah check ni. So boleh catat, okey? Itu adalah yang ketiga tuan-puan sekalian adalah al-idrak. Al-idrak. Okey, jap. Kenapa silap? Al-idrak. Okey. Al-idrak itu adalah yang ketiga. Okay, saya ulang Pertama at-tasaffuh. Yang kedua adalah al-fahmu. Yang ketiga adalah al-idrak. Itu adalah step yang ketiga. Okey. Yang keempat al-amal. Al-amal. Itu adalah step yang keempat. Okey. Kupasannya lepas ni, terjemahannya lepas ni. Kita nak ulang balik je step 5 step ni. Okey. Itu yang keempat al-amal. Yang terakhir tuan-puan sekalian, step yang kelima adalah tazkiyatun nafs. Nafs. Okey, itu 5 step dia. Tazkiyatun nafs. Ulang balik So kalau kita boleh saya ulangkan sebutan. Mungkin sebab saya tak baris kat situ kan. Okay, yang pertama adalah at-tasaffuh. At-tasaffuh itu yang pertama. Yang kedua adalah al-fahmu. Al-fahmu itu adalah step yang kedua. Step yang ketiga adalah al-idrak. Al-idrak itu yang step yang ketiga. Step yang keempat al-amal. Al-amal. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Inilah 5 step yang rahimahullah cadangkan kepada kita tuan-puan sekalian. So dalam erti kata lain, kalau kita terhenti pada satu-satu step sahaja ataupun tidak menerapkan kelima-lima step ini, barangkali tuan-puan sekalian kita masih lagi belum melakukan tadabbur. Okey, belum lagi melakukan tadabbur. Okey, baik. Kalau tadi ada Puan Raihan mengatakan, okey, tadabbur itu maksudnya adalah baca, faham, amal. So kalau boleh saya katakan, kalau ikutkan based pada Syangkiti sebutkan tadi tuan-puan sekalian, apa yang Syangkiti sebutkan, based on daripada Puan Raihan sebut baca, faham, amal, maka kita sudah ada 1, 2, 3 sahaja. So tidak lagi 2 lagi. 2 lagi tu tak ada. Okey, 2 lagi tak ada. Kalau tadi ada puan seorang lagi tadi, puan apa tadi? Puan Siti Fatimah ke tak silap saya. Siti Fatimah kan? Yang menambah lagi iaitu menghayati. Menghayati juga tuan-puan sekalian dia termasuk dalam al-fahmu. So nak katanya masih lagi ada 3. So macam mana kita nak melengkapkan puzzle supaya kita benar-benar melakukan tadabbur? So bila masuk kelas tadabbur, inilah 5 benda yang kita supposedly kena lalu.
Inilah 5 perkara yang kita kena buat dalam mana-mana kelas tadabbur sekalipun tuan-tuan sekalian. Inilah 5 perkara. Okay? Baik, yang pertama kita syarah satu-satu. So siapa student-student lama tuan-tuan sekalian, anggaplah ini satu ulang kaji. Okay? Anggaplah ini satu ulang kaji. Sebab kita nak meraihkan student-student baru ni supaya mereka ni dapat tahu macam mana bentuk kelas-kelas kita yang akan berlangsung selama tak tahu berapa lama lah. So kita nak kelas tadabbur, kita tahu dah apa step yang kita akan. Okay, baik. Yang pertama adalah at-tasaffuh. Ma at-tasaffuh tuan-tuan sekalian? At-tasaffuh ini datang dari perkataan safhah. Safhah. Apa makna safhah? Muka surat. Ni. Pages. Muka surat. So at-tasaffuh, apa maksud at-tasaffuh? Kalau safhah maksudnya muka surat, tasaffuh ni maksudnya adalah membelik-belik helaian muka surat. Ini step pertama yang Syakiti sebut. Okay? Step pertama Syakiti sebut, first kali kena belik-belik dulu helaian muka surat. Tapi adakah bermaksud belik saja? Oh, buka daripada muka surat pertama sampai muka surat 600 lebih tu, okey dah, tamat dah step pertama. Macam tu ke? Belik je. Macam tu ke? Tuan-tuan sekalian, at-tasaffuh ini, kata Syantiti, bukanlah maksudnya berbelik-belik tu sekadar belik. Tapi belik sambil baca. Belik sambil baca. Dan bila sebut baca tuan-tuan sekalian, ada 2 disiplin yang kita kena patuh sungguh-sungguh. Belik sambil baca. Dan bila sebut belik sambil baca ni, bila sebut baca ni, ada 2 disiplin yang kita tak boleh nak tinggalkan. Sebab kalau kita tinggalkan 2 disiplin ni, barangkali tasawuf belum berlaku lagi. Belum berlaku tasawuf. Ini disiplin yang sangat ketat perlu kita ambil kira. Okay, disiplin yang sangat ketat perlu kita ambil kira. 2 disiplin dalam pembacaan. Pertama, kita kena baca dengan tajwid. Betul, Puan Fazia sebut dekat komen tu. Okay? Kena baca dengan tajwid. Ini adalah disiplin pertama. Hak ni tak boleh langgar. Okay? Ini tak boleh langgar. Yang kedua, tuan-puan sekalian, kena baca dengan makharijul huruf yang tepat. Tak boleh nak langgar, tuan-puan sekalian. Main langgar, main gedah saja. Makharijul huruf ni maksudnya sebutan lah. Tempat keluar huruf tu. Ada beza antara huruf A dengan A. Ada beza huruf Ta dengan Ta. So, kena bezakan semua benda tu. Okay, baik. Penting tak penting tuan-puan sekalian baca dengan tajwid dan makhraj ni? Sangat penting. Kepentingan yang biasa kita sebutkan tuan-puan sekalian, kenapa kita kena baca dengan makhraj dan tajwid ni? Apa kepentingan yang commonly kita akan katakan? Okey, penting belajar benda ni sebab apa? Biasanya sebab apa? Kenapa penting sangat baca dengan tajwid dan makhraj? Kenapa? Sebab? Maksud. Berkait dengan maksud makna. Biasa kita akan katakan, oh inilah sebabnya yang paling kita common dengan jawapan yang paling common kita dengar adalah sebab kita nak elakkan berubah maksud. Okey, betul. Majoriti akan komen sebab supaya makna tak lari. Saya tak nafikan itulah jawapan yang kita akan biasa dengar. Tapi daripada perspektif tadabbur, pentingnya baca dengan tajwid dan makhraj ini berbeza sikit dengan pendapat tu. Tapi tidak menafikan ya. Betul-betul. Supaya tidak maksudnya lari, supaya tidak makna berubah, itu adalah betul. Kita tidak menolak idea tu. Itu sepakat. Kita nak baca dengan tajwid dan makhraj tu sebab tak nak elakkan makna lagi. Tapi daripada perspektif tadabbur, rupa-rupanya membaca dengan tajwid dan makhraj ini sangat penting. Kenapa? Sebab ini tanda kita memulakan step pertama dalam tadabbur dengan kita meletakkan ego dan rendah diri kita tu di puncak paling bawah. Sebab bila kita buka Quran ini contoh Quran anda tak boleh nak tentukan anda nak baca tu dengan cara anda. Anda kena baca dengan cara Allah menyebutkan perkataan tersebut. Maksudnya, bila kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, anda tak boleh dahulukan knowledge anda dalam membaca words of Allah. Anda kena ikut cara Allah baca. So, ini adalah signifikan. Kenapa kena baca dengan makhraj yang betul? Sebab inilah cara untuk kita menunjukkan rasa hormat kepada bahasa Allah. Ini kata setengah-setengah para ulama. Tunjukkan hormat kepada bahasa Allah. So, mana mungkin orang itu akan dianugerahkan tadabbur dalam hatinya akan hidup, tapi permulaan dalam baca Quran masih lagi ada ego sombong, nak benangkan dia punya knowledge semata-mata. So, baca dengan tajwid, dengan makhraj ini adalah tanda kita menunjukkan rasa hormat kepada bahasa Allah. Anda tak boleh simply nak sebut huruf ta tu jadi ta, tak boleh. Tak boleh nak sebut huruf ta jadi ta, huruf a jadi a, tak boleh.
anda kena tunjukkan respect kepada bahasa. Maksudnya membaca kalam Allah, anda akan baca dengan full of respect. So bila anda memulakan sesuatu pembacaan Quran dengan respect, macam mana agak-agaknya anda punya pembacaan? Anda akan rasa anda sedang membaca satu kalam yang sangat agung, satu kalam yang sangat-sangat indah, mulia, sebab anda sedang sangat berhati-hati dalam membaca kalam ini. Kadang-kadang anda baca oath. Pernah tak kalau anda diberikan peluang untuk pergi baca oath ataupun baca apa? Bukan angkat sumpah. Orang kata mana? Ikrar. Kalau saya dekat Darul Quran dulu tuan-puan sekalian, dekat UIA dulu kita ada baca ikrar kan? Ada ikrar pelajar tu kan? Saya ingat lagi tuan-puan sekalian, bila saya diamanahkan oleh pelajar-pelajar satu batch dengan saya tu untuk baca ikrar masa tu, saya masih ingat lagi, kadang-kadang kita terlalu gementar sampai kita boleh skip perkataan dan perkataan tu jadi perkataan kita sendiri. Sebab terlalu gemuruh kan, ada teks kat depan tu. Tapi bila kita duk melafazkan ikrar tu, ada masa-masa kita terskip satu kalimah. Untuk kita hilangkan ataupun imbuhan kita hilangkan, ada benda-benda lain yang tersilap sikit tu. Tersasul dan sebagainya tuan-puan sekalian. Jadi disebabkan perkara itulah tuan-puan sekalian, bila kita berikrar tu, kita fikir asal masuk sampai sudah kan? Tak apalah tertinggal perkataan untuk ke, kita tertinggal kalimah tu ke kalimah ni ke, asal masuk sampai sudah Nah, tapi tuan-puan sekalian, bila baca Quran, bila anda meninggalkan satu kalimah maupun meninggalkan satu huruf, dosa kita. So ini bukan sesimpel anda membaca satu buku-buku yang anda tertinggal satu kalimah, lalu anda kata it's okay, asal masuk sampai sudah. Tetapi bila baca Quran, anda kena baca as it be. Itulah ayatnya, anda kena baca penuh ayat tu. Tak boleh anda kata, dah asal masuk sampai sudah. Tak boleh. So ayat Quran dengan tasawuf ni, kata Syangkiti rahimahullah, dia bukan sekadar nak elakkan makna tu jadi lari. Tapi kita nak tunjukkan juga rasa rendah diri kita, rasa full of respect kita kepada bahasa ni. Anda tak boleh miss satu ayat, anda tak boleh miss satu kalimah, anda tak boleh nak tukar sebutan dia, anda kena ikut lahjah dia, anda kena ikut makhraj dia. Boleh faham Tuan-puan sekalian, itu adalah at-tasawuf. Tasawuf sangat kena patuh kepada dua disiplin yang saya sebutkan tadi tuan-puan sekalian. Setakat ni faham Setakat ni step yang nombor 1 tasawuf. So kalau step pertama ni tuan-puan sekalian, sebab itulah fardu ain bagi kita mempelajari tajwid. Tahu tak? Dia bukannya hukum sunat, tidak tuan-puan sekalian. Kalau kita ni seorang yang bergelar Muslim, orang Islam, wajib bagi kita untuk mempelajari apa? Tajwid dan makhraj ni. Sebab tu anak-anak kita kelas agama petang, kafar tu, siap ada dalam subjek UPKK tuan-puan sekalian, tajwid saja. Nak katanya penting, fardu ain bagi setiap orang Islam untuk mempelajari tajwid dan makhraj ini. Sangat penting. Okay, sangat penting. Baik, itu step nombor 1. So maksudnya tuan-puan sekalian, kalau ada orang boleh mengalunkan bacaan Quran dengan begitu indah, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, maksudnya rupa-rupanya tidak mencukupi lagi. Kita belum lagi menunaikan hak Al-Quran itu sendiri. Hak Al-Quran, kata Allah, adalah tadabbur. Maksudnya kalau kita boleh mengalunkan dengan bacaan yang begitu indah, tajwid, makhraj terjaga, ini belum mencukupi untuk menunaikan hak Quran. Sebab ada 4 lagi yang kita perlu tunaikan kepada Al-Quran ini. Iaitu step nombor 2 tuan-puan sekalian, selepas kita dah boleh membaca dengan begitu baik, mematuhi 2 disiplin itu, step kedua adalah al-fahmu. Al-fahmu. Baik. Ramai orang faham al-fahmu ni adalah, saya dah boleh faham ayat tu, maka saya dah capai step nombor 2. Baik, tuan-puan sekalian, kata Syangkiti, al-fahmu ini adalah semudah anda mengetahui apa yang anda baca. Contoh, anda tahu bila anda sebut afala tu apa dia? Yatadabbaruna tu apa dia? Al-Quran tu apa dia? Wa tu apa dia? Lau tu apa dia? Kana tu apa dia? So kata Syangkiti, step nombor 2 ni adalah at least anda kena tahu terjemahan apa yang anda baca. So maksudnya kalau baca saja tanpa mengetahui terjemahan ataupun tak tahu gapo dia anda baca tu. Lagu tu lah Tubik dah Kelantan Ambo ni. Gapo dia ni, gapo dia baca ni.
Sebab itu kata ustaz saya kat Darul Quran ni, yang saya akan sentiasa pegang sampai saya mati tu puan sekalian. Dia, sebab saya budak sijil. So antara masalah budak sijil ni adalah kami ada tempoh 1 tahun setengah sahaja nak menamatkan hafazan Al-Quran 30 juzuk. Tapi ustaz saya, Ustaz Tasmik saya berpesan, dia kata apa? Dia kata, kamu ni hafal-hafal baca-baca tapi jangan baca seperti burung kakak tua, dia kata. Jangan jadi seperti burung kakak tua. Tuan-puan sekalian pernah tengok burung kakak tak, tuan-puan sekalian? Pernah tengok burung kakak tua? Ke tak pernah ada pengalaman berinteraksi dengan burung kakak tua? Kalau saya dulu nak pergi kelas agama ataupun nak pergi kelas mengaji dekat rumah saya tu, saya akan lalu satu rumah yang ada burung kakak tua. Tuan-puan sekalian, apa yang akan berlaku bila anda bagi salam pada burung kakak tua? Anda ucap Assalamualaikum. Burung kakak tua akan jawab apa, tuan-puan sekalian? Dia akan jawab apa? Dia tak akan jawab Waalaikumsalam. Dia akan jawab balik Assalamualaikum. Dia repeat balik apa yang kita sebut. Kalau kita cakap Assalamualaikum, dia akan cakap balik Assalamualaikum. So nak kata apa, tuan-puan sekalian, burung kakak tua dia boleh melafazkan dengan jelas. Assalamualaikum kita tu dia boleh jelas, dia boleh sebut balik dengan jelas Assalamualaikum. Tapi dia tidak memahami maksudnya. Sebab kalau orang faham maksudnya, bila sebut Assalamualaikum, orang yang faham kena jawab apa dah? Waalaikumsalam. Kan? Sebab itulah tuan-puan sekalian, elakkan jadi seperti burung kakak tua yang boleh baca dengan jelas tapi tidak memahami apa yang dibaca. So step nombor 2, as simple as anda membelik terjemahan. Semudah anda membelik terjemahan. Ini step nombor 2. So maksudnya kalau anda beralam satu majlis yang sekadar membacakan terjemahan sahaja, maksudnya anda belum lagi tadabbur, sebaliknya anda baru lepas step nombor 2 je dalam tadabbur. Ada 3 lagi tak lepas. Ada 3 lagi tak lepas. Sebab ada orang pada hari ini, tuan-puan sekalian, yang terlalu beriman dengan terjemahan. Sorry to say. Beriman dengan terjemahan ni macam mana, tuan-puan sekalian? Dia baca terjemahan dan dia declare, oh saya dah faham dah keseluruhan tentang ayat ni. Tuan-puan sekalian, cuba saya nak tanya tuan-puan sekalian. Ini soalan cepu cemas. Bukan cepu emas ni, cepu cemas. Dia cemas sikit. Okay? Tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Cukup tak kalau kita sekadar memahami terjemahan? Cuba jawab jujur dengan saya. Cukup ke tak cukup sebenarnya? Tak cukup. Kenapa tak cukup? Apa proof? Kenapa kita katakan sebenarnya kalau baca terjemahan saya tak cukup? Apa buktinya? Macam mana kita nak proof ataupun buktikan dengan sekadar faham terjemahan ianya belum mencukupi untuk kita memahami konteks sebenar ayat tersebut? Okay, saya bagi contoh tuan-tuan sekalian. Saya nak tunjukkan betapa kalau kita sekadar tengok terjemahan, tak tengok satu lagi step seterusnya, akan menyebabkan hakikatnya, sorry tu saya, akan menyebabkan kefahaman ayat Quran itu boleh saya katakan salah terus. Salah terus. Saya buktikan. Contoh. Pernah dengar tak ayat ni tuan-puan sekalian? Ini ayat popular ni. Ayat yang sangat popular. Bahkan saya percaya berapa ramai daripada kalangan kita yang menggunakan ayat ini dalam tazkirah-tazkirah di office. Tazkirah-tazkirah dalam meeting. Bila mana nak bersurai dalam satu usrah ataupun dalam satu halaqah. Ayat-ayat ini seringkali digunakan. Apakah ayat tersebut? Anda bisa dengar tak ayat ni? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bisa dengar tak ayat ni? Tak pernah dengar? Bisa dengar ke tak bisa dengar? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang biasa diterjemahkan oleh kita pada hari ini adalah kita merancang, Allah juga merancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah biasa yang kita duk gunakan. Bila mana kita buat some planning ataupun buat sedikit perancangan dalam kehidupan kita, kita pun gunakan ayat ni untuk kita jadikan sebagai ayat sandaran. Oh, kita tengah buat planning ni, tengah buat perancangan ni. Kita pun guna ayat ni. Kita merancang, Allah merancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, confident kita sebut. Dalam meeting pula tuan-puan sekalian, kita tengah duk discuss ni benda-benda kebaikan ni. Macam mana kita nak majukan Malaysia sebagai contoh. Macam mana kita nak majukan surau kita sebagai contoh. Tiba-tiba tukang yang handle meeting tu, dia tutup majlis meeting tu dengan apa benda? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Terima kasih atas cadangan semua untuk perancangan kita pada tahun ini. Wa makaru wa makarallah. Oh, confident dia sebut ayat tu. Kalau ikut terjemahan tuan-puan sekalian, nampak macam kena. Oh, kita nampak macam, kenalah dengan planning-planning kita buat ni dengan ayat yang kita nak baca ni, macam kenalah. Kan? Kalau ikut terjemahan. Tetapi tuan-puan sekalian, inilah kesan kalau kita terlalu mengikuti terjemahan tanpa pergi step yang ketiga.
Sebab kalau anda pergi step nombor 3 tuan-puan sekalian, iaitu al-idrak. Al-idrak ni datang dari perkataan adri. Adri ni maksudnya tahu. Sebab tu kalau tak tahu sebut la adri, kan? So al-idrak maksudnya mengetahui dengan lebih mendalam. Mengetahui dengan lebih mendalam, kata Syankiti. So al-idrak, kata Syankiti, adalah lepas anda sudah tahu terjemahan pada at-tasawwuf itu tadi, anda perlu pergi al-idrak, iaitu anda kena tahu dengan mendalam. So how? Macam mana? Anda kena buka tafsir. Anda kena buka tafsir. Itulah al-idrak. Sebab bila anda baca ayat tadi wa makaru wa makarallah, tengok terjemahan macam kenalah kita nak guna untuk kita punya planning ni. Tapi bila kita buka tafsir, tuan-puan sekalian, mengejutkan kita. Wa makaru wa makarallah ini, perkataan makar, makar ini merujuk kepada perancangan jahat. Perancangan jahat. Sebab tafsiran ayat itu, tuan-puan sekalian, adalah perancangan jahat orang Yahudi nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Saya ulang, ayat itu directly ataupun memang jelas ayat itu tafsirannya menyebutkan tentang perancangan orang-orang Yahudi nak membunuh Nabi Isa alaihi salam. So kena tak kena, tuan-puan sekalian, anda duk bincang tentang bagaimana kita nak majukan kita punya masjid dan surau. Tiba-tiba anda tutup meeting perancangan, meeting masjid dan surau itu, tuan-puan sekalian, dengan anda mengatakan wa makaru wa makarallah. Based on tafsiran tadi, kena tak kena dengan konteks kita nak gunakan dalam kehidupan kita? Absolutely not. Kalau tengok terjemahan nampak macam kena, tapi tengok tafsiran rupa-rupanya tak kena langsung. Sangat tak kena, tuan-puan sekalian. Soal macam, bahaya tak bahaya beriman dengan sekadar terjemahan saja? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab itulah, tuan-puan sekalian, ya, sebab itu dalam Quran ada satu lagi word ataupun perkataan yang maksudnya perancangan. Perancangan, makar, kalau anda tengok dalam kitab bahasa Arab, makar itu merujuk kepada perancangan jahat. Hanya senya jahat, itu makar. Tapi ada satu lagi perkataan dalam Al-Quran yang Allah sebut perkataan maksudnya perancangan, tapi bukan makar. Allah kata kaida. Kaid. Kaid. Kaf, ya, da. Itu adalah maksud, dan satu lagi perkataan yang maksudnya perancangan. Sebab itulah bila mana Nabi Yaqub alaihi salam, bila Nabi Yusuf cerita dekat Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni siapa? Ayah dia. Okay? Nabi Yusuf cerita dekat Nabi Yaqub, ayah dia. Dia cerita pasal apa benda? Mimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf alaihi salam? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kan Nabi Yusuf mimpi, aku lihat 11 bintang. Ada matahari dan ada bulan sedang bersujud pada aku, wahai ayahku ni. Dia cerita mimpi itu kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi apa respon pertama ayahnya yang mendengar mimpi anak tu? Satu, kita belajar parenting lah. Ayah yang dengar mimpi mengarut tu, tuan-puan sekalian, dia tak respon lah, mengarut lah mimpi tu. Ni mesti tidur tak cuci kaki ni. Itu bukan respon Nabi Yaqub. Nabi Yaqub first respond, dia bagi tahu dekat Yusuf yang cerita pasal mimpi pelik ni, dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu cerita mimpi ni kepada abang-abang kamu. Sebab apa? Fayakidu laka kaida. Sebab aku bimbang nanti dia akan buat some planning yang aku tak tahu either good or bad. Fayakidu laka kaida. So perancangan yang tak tahu sama ada baik atau buruk disebut oleh Allah dan sebutan kaidah. Kaidah. Tapi kalau Allah sebut makar, makar itu maksudnya hanya senya adalah perancangan jahat. Perancangan jahat. Boleh faham So nampak hari ini pada tuan-puan sekalian, hari ini tuan-puan sekalian jangan terlalu berpegang kepada terjemahan. Sebab kalau anda tengok tafsir, mengejutkan anda sebenarnya. Rupa-rupanya apa yang kita sekadar berpegang dengan terjemahan tidak mencukupi. Perlu pada step yang ketiga, namanya adalah al-idrak. Mengetahui dengan lebih mendalam. Caranya macam mana? Tengok tafsir. Ataupun, Ustaz, saya ni tak ada kemahiran lah baca tafsir. Banyak pula tafsir pada hari ini tidak ada terjemahan lagi dekat pasaran. Okay, tuan-puan sekalian, kalau kita tidak ada kemampuan nak beli, hari ini dah terlalu banyak aplikasi yang sudah ada tafsiran pun dekat dalam aplikasi tersebut. Antara aplikasi yang ada tafsiran adalah apa benda nama apps ni? Quran apa benda tah? Quran apa benda?
Quran tafsir by word ke apa benda? Saya tak ingat dia punya tu. Tapi dia punya ikon dia macam ni lah. Saya tak pasti anda nampak ke tidak ni. Saya zoom in kat sikit. Ikon di mana ni? Mana ni? Ya. Okey, jap. Okey. Nampak ke? Dia terlalu cerah. Tu nampak tak tu? Sebelah lambang mesej tu ada yang warna hijau tu. Warna hijau daun tu. Yang tu saya sangat recommended ni. Ni. Tu. Yang tengah-tengah tu. Tu. Saya tak tahulah apa benda nama apps dia. Quran tafsir by word kot rasanya. So dekat dalam tu tuan-puan sekalian ada 2 tafsir yang sudah diterjemahkan oleh aplikasi ni. Iaitu tafsir Ibnu Kathir dan tafsir Jalalain. 2 tafsir ini sudah ada terjemahan dekat dalam aplikasi tersebut. So kalau kita kata ustaz saya tak ada kemahiran baca bahasa Arab, maka ada sudah tafsir yang sudah diterjemahkan melalui aplikasi ini. Sebab ini tafsir dekat pasaran tuan-puan sekalian, harga satu set lebih kurang 300 lebih, ada 400 lebih. Kalau anda nak beli tafsir Al-Munir tuan-puan sekalian 900 lebih. Anda nak beli tafsir Adwa'ul Bayan 1200. Jadi tak semua ada kemampuan kan. Jadi tuan-puan sekalian pergi kepada apa yang kita mampu. Pergi pada apa yang kita mampu. Bukan green tag tapi nama dia adalah Quran tafsir by word kot, tak silap saya. Dan kelebihan apps ini adalah tuan-puan sekalian adalah dia ada tafsiran, dia ada by word punya ni. Terjemahan secara setiap kalimah. Nampak tak? So ada ayat, bawah tu ada terjemahan per kalimah, by word. Setiap kalimah tu ada terjemahan dekat bawah dia. So ni antara aplikasi yang menarik tu saya kongsikan. Saya tak dapat apa-apa commission pun, sekadar mempromosikan aplikasi yang sangat bagus. Okay? Dia ada perkata, tafsir perkata. Sorry, bukan tafsir, terjemahan perkata. So tuan-puan sekalian, step pertama boleh rujuk tafsir. Tafsir yang sudah ada terjemahan boleh catat tuan-puan sekalian. Ini saya nak expose juga supaya kita boleh cari. Kalau ada kemampuan, sangat digalakkan untuk mencarinya. Ini setakat tafsir yang saya dah kenal pasti sudah ada terjemahan dalam bahasa yang kita boleh faham. Pertama adalah tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir sudah ada terjemahan, so boleh cari. Ini antara tafsir yang sangat-sangat recommended. Why? Sebab Ibnu Kathir adalah satu ulama tafsir yang sangat menjaga manhaj, mendekatkan manusia yang membacanya dengan nas-nas yang sahih. Dengan nas yang sahih. Ini adalah kelebihan Ibnu Kathir. Dia berbeza dengan At-Tabari tuan-puan sekalian. Kalau anda buka At-Tabari, anda akan dapati dalam tafsir At-Tabari, dia ada lambak semua jenis hadis. So ada hadis maudhu', ada hadis daif, ada hadis yang tidak diterima tuan-puan sekalian, diletakkan dalam At-Tabari. Tapi pendekatan At-Tabari adalah dia bukannya nak sangat mendukung hadis maudhu' ataupun hadis daif tu. Dia punya manhaj adalah dia nak kumpulkan apa jenas yang berkait rapat dengan ayat tu. Tapi datang Ibnu Kathir, dia membuang segala benda-benda yang daif, maudhu' daripada tafsirnya. Yang tinggal adalah sahih. Tapi ada pun kalau dia merakamkan hadis daif, dia sebut dekat situ, ini adalah hadis daif. Ini kelebihan tafsir Ibnu Kathir. Okay? So saya recommend yang pertama tafsir Ibnu Kathir. Yang kedua tuan-puan sekalian, apa benda? Anda boleh cari juga tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Karangan Prof. Wahbah Az-Zuhaili. Tafsir Al-Munir. Ini juga sudah ada terjemahan. Harga dia kuat mahal sikit tuan-puan sekalian. Harga dia mencecah 900 tak silap saya. Keluaran Telaga Biru. Ada. Tafsir Al-Munir. Yang ketiga, tafsir Fi Zilalil Quran. Karangan Said Qutb. Ini juga ada terjemahan. Tafsir Fi Zilalil Quran. Karangan Said Qutb. Okay, karangan Said Qutb. Ini yang ketiga, sudah terjemahan. Yang keempat, tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, karangan Hamka. Ini juga sudah ada terjemahan. So apa lagi tafsir yang ada terjemahan? Tafsir tadi Adwa'ul Bayan, karangan Imam Asy-Syanqiti rahimahullah. Adwa'ul Bayan juga sudah ada terjemahan. Apa lagi? Tafsir Fathul Qadir. Yang ni saya recommend sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Kenapa saya lupa ini letakkan nombor 1? Tafsir Fathul Qadir. Fathul Qadir. Sudah ada terjemahan karangan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Fathul Qadir. Ada juga dekat Shopee tuan-puan sekalian kalau anda nak order. Harga pun boleh tahan mahal ya.
800 ke 900 lebih, tuan sekalian. Okey. Tafsir Fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani. Asy-Syaukani tuan sekalian, anda akan baca tafsirnya sangat seronok lah. Sangat best sebab dia selalu bawa benda yang sangat luar kotak. Dia based on ayat tu juga, bukannya bawa benda baru pun, tapi dia banyak idea-idea ataupun tafsirannya luar kotak. Dan sangat relate dengan kita punya kehidupan seharian. Okey. Cukuplah tu tuan sekalian. Okey. Dah banyak tafsir senaraikan tadi tuan sekalian. Banyaklah tu. So at least cari satu dulu supaya ada kitab tafsir yang kita boleh baca dekat rumah. Boleh Ataupun ustaz, saya ni malas baca lah ustaz. Saya malas baca lah ustaz. Saya ni baca-baca ni kurang sikit. Ataupun tuan-puan sekalian, untuk proses al-idrak ini, anda boleh juga capai proses al-idrak dia dengan apa? Datanglah kelas-kelas tadabbur. Datang kelas tadabbur. Nak macam mana saya ni baca ustaz, nak saring pendapat-pendapat yang banyak ni, pening kepala saya. Buka tu kata lain, buka ni kata lain, pening kepala saya ustaz. Nak pilih yang mana? So, cadangan saya tuan-puan sekalian, baca-baca, tapi dalam masa yang sama datang kelas tadabbur. Supaya kita nampak tuan-puan sekalian pendapat mana kita nak pegang, ataupun ada perkataan-perkataan, contohnya Ibnu Katsir tuan-puan sekalian. Anda akan tengok tafsiran dia sangat fakta. Anda takkan nampak pun ada babak macam Ibnu Katsir bersembang dengan pembaca, tak ada. Anda baca Ibnu Katsir, semua fakta sahaja. Ada setengah-setengah tafsir macam Hamka tuan-puan sekalian, anda akan tengok tafsirnya sangat dekat hati anda. Kenapa? Anda akan tengok seolah-olah Hamka ni tengah bersembang dengan pembaca-pembacanya. Analogi yang digunakan pun sangat dekat, sangat kekampungan. Dia boleh buat analogi anak ayam. So menarik tuan-puan sekalian, tafsir ada analogi anak ayam. Semua pernah tengok anak ayam tuan-puan sekalian. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, ada kalanya tafsir itu mudah untuk difahami dengan kita pergi berguru. Dengarlah kupasan-kupasan ustaz-ustaz kita ni supaya kita lebih faham apa yang kita baca daripada tafsir tu. Okey? Boleh faham Itu step ketiga. Okey, lama ni syarah tentang apa itu tadabbur tu. Okey. Yang ketiga adalah al-idrak, memahami dengan lebih mendalam dengan cara buka tafsir ataupun pergi ke kelas-kelas tadabbur. Itu juga dapat mencapai level al-idrak. So rupa-rupanya tuan-puan sekalian, sampai level nombor 3 ni tak cukup lagi, belum tadabbur lagi. Kita sangkakan, lepas saya faham tentang ayat tu, apa tafsirannya, saya merasakan, okey, dah tadabbur lah ni. So rupa-rupanya tuan-puan sekalian, memahami tafsiran, memahami kupasan, belum lagi tadabbur. So kalau ada dalam satu kuliah itu sekadar bersembang tentang apa tafsiran, itu belum tadabbur lagi tuan-puan sekalian. Walaupun nama kelas itu kelas tadabbur, tapi sekadar bersembang tentang tafsiran, belum tadabbur lagi. Sebab ada 2 step lagi kat bawah tu. Apakah step seterusnya tuan-puan sekalian? Al-amal. Step nombor 4 adalah al-amal. Seseorang fasilitator tadabbur, dia perlu apa dalam pembelajaran dia? Dia bukan sekadar ajar anak murid dia untuk tahu tafsiran ayat tu. Tapi dia kena bawa juga anak murid dia relatekan apa tafsiran ayat tu dengan kehidupan dan nampak channel-channel untuk beramal dengan kefahaman itu tadi. So dia bukan sekadar terhenti, saya faham ayat tu, saya faham ayat ni, saya faham ayat tu. Tapi pentadabbur ataupun orang yang mentadabbur, dia kena tahu macam mana lepas saya faham ayat ni, saya boleh beramal dengan kefahaman saya tadi. So ini jalan keluar yang biasa ramai orang tak jumpa. Ramai orang sekadar berhenti baca Quran ni sekadar knowledge, tapi tak nampak how to practice. Macam mana nak praktikalkan apa yang dia faham. So tak boleh terhenti sekadar knowledge je. Quran ni bukan sekadar menyebabkan anda boleh berkata, saya faham, saya faham, saya faham. Tapi tadabbur, dia kena sepatutnya boleh menyebabkan anda boleh berkata, saya sudah tahu bagaimana saya nak beramal dengan apa saya faham. Ini step yang sangat tinggi tuan-puan sekalian. Tengok apa yang anda faham, tengok teroka macam mana channel-channel dan ruang-ruang untuk anda beramal dengan apa anda faham. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau teknik saya melakukan step nombor 4 ni adalah, saya akan bawa isu-isu yang dekat dengan kita punya diri kita. Contoh kan tuan-puan sekalian, saya akan bawa pendekatan tafsir maudhu'i dalam step nombor 4. Pernah dengar tak tafsir maudhu'i tuan-puan sekalian? Tafsir maudhu'i ini adalah tafsir yang bersifat tematik. Kita maudhu'i ini tematik lah, tema-tema. Lepas saya bawa tafsir tentang ayat tu dalam step nombor 3, saya akan bawa macam mana pula tuan-puan sekalian? Saya bawa tafsir tematik. Contoh, tuan-puan sekalian, kita pada kita hidup kita ni banyak diuji dengan ujian-ujian yang menyebabkan kita ni hilang kesabaran.
So saya bawa tema kesabaran. Contoh. So bila saya bawa tema maudhu'i tuan-puan sekalian, kita semua menghadapi, kita semua melalui, oh saya pernah tak sabar. Saya ni mungkin pernah selalu marah orang. Saya ni mungkin sekejap-sekejap melenting, sekejap-sekejap mengungut. Saya ni pernah jadi orang sebegitu. So rupa-rupanya lepas saya mengaji tafsir itu tadi, saya nampak, oh rupa-rupanya nak sabar kena macam ni. Nampak tak? Nak melakukan perkara baik kena macam ni. So nampak tak cara beramal tu jadi lebih jelas. Contohlah tuan-puan sekalian, berapa ramai orang yang baca surah Yasin malam Jumaat tapi tidak beramal lagi dengan surah Yasin. Berapa ramai hari ni yang nampak baca surah Yasin ni untuk orang yang dah nak mati, orang yang tengah sakit, tapi terlupa orang yang tengah duk baca tu, dia nampak macam baca ni untuk orang tengah sakit tu je. Tapi terlupa sebenarnya dia baca Quran tu untuk diri sendiri. Betul tak betul? So berapa ramai orang yang dah lalu dalam surah Yasin, contoh ada satu babak berkenaan dengan apa tuan-puan sekalian? Lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin. Berapa ramai orang lalu dalam ayat auzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Berapa ramai yang baca ayat tu sekadar lalu je. Tapi dia tak nampak sebenarnya saya ada ruang beramal dengan ayat tu. Ayat tu bagi tahu tuan-puan sekalian tentang kualiti lelaki dari hujung kota. Bila mendengar satu hidayah ataupun dapat kepada dia hidayah, tengok macam mana tuan-puan sekalian dia punya reaksi. Pertama, ja'a min aqsal Madinah. Dia sanggup datang daripada jauh. Cuba tengok kita tuan-puan sekalian pada hari ni. Bila kita dapat ada satu kebaikan tuan-puan sekalian, kita tahu dekat sekian-sekian tempat tu ada satu tempat yang saya boleh dapat kebaikan dekat sana. Tiba-tiba bila anda ukur jarak dengan Google Map, anda jadi macam malah nak pergi. Kita buat online je lah dengan ustaz ni, malah kita nak pergi. Tapi dalam tempoh PKP ni tuan-puan sekalian tak boleh nak pergi sana lah tuan-puan sekalian kan. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, sebelum ni kita dah nampak dah ada ruang kebaikan dekat satu tempat tu. Tapi kita berfikir-fikir ataupun berkira-kira dengan faktor jarak. Tetapi ada seorang lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin, dia dah nampak ada kebaikan dekat satu tempat, dia tak fikir jarak dah tuan-puan sekalian. Ja'a min aqsal Madinah. Wa ja'a min aqsal Madinah. Tak kisah jarak dah, datang daripada jauh. So nampak tuan-puan sekalian? So sebelum ini saya mungkin seseorang yang sangat berkira-kira tentang jarak bila melibatkan kebaikan. Tetapi lepas saya baca surah Yasin, babak lelaki hujung kota, saya perlu jadi orang-orang yang kena mengetepikan segala alasan untuk nak menuju sebuah kebaikan. Nampak tak nampak? So nampak tak cara beramal tu makin clear? So anda mungkin nampak terjemahan, telah datang dari hujung kota seorang lelaki. So itu terjemahan. Tapi lepas anda tadabbur, saya rasa terpukul lah dengan kisah ni. Orang ni sanggup datang daripada jauh semata-mata untuk mendapatkan satu hidayah. Saya ni sangat berkira-kira tentang jarak. So nampak tak nampak? So kita makin clear jalan untuk beramal. Itulah tadabbur. Itu tadabbur. Okay, baik. Contoh lagi tuan-puan sekalian. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang lelaki. Kenapa Allah highlightkan lelaki hujung kota tu seorang diri? Kenapa Allah tak sebut dia datang daripada hujung kota tu ramai-ramai, ada geng dekat belakang dia? Tapi kenapa Allah sebut rajulun, seorang lelaki saja? Apa pengajaran kita boleh ambil daripada cerita seorang lelaki? Dahlah dia gerak daripada hujung kota, seorang diri. Apa point kita boleh faham daripada seorang diri tu? So Allah nak ajar kita tuan-puan sekalian, nak buat baik ini, jangan tunggu ada orang follow kita baru kita nak buat baik. Kadang-kadang kan tuan-puan sekalian, bila kita nak buat baik kan kita tengok, tak ada orang buat lagi lah kebaikan tu. Tak nak buat Biasa tak berlaku dalam kehidupan kita tuan-puan sekalian? Bila kita terdetik je nak buat baik, kita pun tengok orang sekeliling. Macam tak ada orang buat lagi lah benda ni. Kita pun tak buat. Kan? Tapi Allah ajar dalam surah Yasin yang kita duk baca pada orang mati tu, orang yang tengah sakit tu tuan-puan sekalian, Allah ajar kita, nak buat baik ni tak perlu tunggu orang follow kat belakang dulu baru kamu nak buat. Tak perlu tunggu ada orang dah buat dulu baru kamu nak buat. Tak boleh. Sebab ada seorang lelaki daripada dalam surah Yasin itu Allah rakamkan, dia nak buat baik, dia tak perlu tunggu orang buat dulu baru dia nak buat. Dia jadi orang yang pertama buat kebaikan tersebut. So tuan-puan sekalian, nampak tak cara nak beramal tu makin jelas dengan tadabbur? Anda baca terjemahan dan tafsir, sekadar terhenti pada, cerita pasal tu, saya faham, macam tu ceritanya.
Tapi tadabbur ajar kita untuk macam mana? Nampak channel. Oh, saya tak boleh jadi dah orang-orang yang berkira tentang jarak. Oh, saya tak boleh jadi dah, nak kena tunggu orang buat kebaikan dulu baru saya nak buat. Nampak tak? Nampak clear tak jalan beramal tu? So itulah tadabbur. Tapi itu baru step nombor 4. Al-amal. Anda beramal dengan apa yang dah faham. Tapi tuan-puan sekalian, step yang terakhir. Yang ini adalah benda yang sangat penting. Step yang terakhir itulah yang membenarkan surah Muhammad ayat ke-24 itu. Ingat lagi tak surah Muhammad ayat 24 tadi? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? So berbicara tentang hati. Sebab itulah tuan-puan sekalian, step terakhir yang digariskan oleh Syangkiti adalah apa benda? Tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Bukan tadabbur tuan-puan sekalian kalau di akhirnya tidak berlaku pembersihan jiwa. Macam mana tuan-puan sekalian? Kenapa step pembersihan jiwa ni kena letak yang terakhir? Kenapa tidak al-amal itu terakhir? Nombor 4 itu tazkiyatun nafs. Sebab tuan-puan sekalian, ada satu hadis sahih yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kita mungkin sangkakan untuk kita nak bertaubat, untuk kita nak bersihkan diri kita, kita mungkin nampak, oh saya nak bersihkan diri ni dengan kita just meninggalkan perkara tersebut. Tak, tuan-puan sekalian. Nak bersihkan hati, nak bersihkan jiwa, kata Nabi SAW, anda kena banyak buat benda-benda baik. Anda kena banyak buat benda-benda baik. Sebab dengan cara itulah yang akan mengukuhkan taubat. Taubat ni kan ada 3 peringkat. Sebab taubat ni saya boleh sinonimkan dengan pembersihan jiwa, pembersihan jiwa lah tuan-puan sekalian. Taubat ni ada 3 peringkat, kata para ulama. Yang pertama adalah tuan-puan sekalian, anda kena menyesal dengan apa yang pernah anda buat sebelum ini. Contoh, anda orang yang sangat tak sabar sebelum ni. Lalu anda kena menyesal. Oh, kenapalah anda tak sabar sebelum ni? Anda kena menyesal betul-betul. Tapi saya tambah tuan-puan sekalian, yang ni ramai orang sekadar menyesal tu dia semacam menyesalnya. Tapi menyesal ni tuan-puan sekalian, anda kena susuli. Sesal, ini step pertama lagi Anda kena susuli dengan apa tuan-puan sekalian? Rasa jijik dengan dosa yang pernah anda buat satu ketika dahulu. Ini step pertama taubat yang ramai orang terlepas pandang. Dia menyesal, ya Allah, menyesalnya saya buat benda ni. Tapi tuan-puan sekalian, menyesal itu perlu datang bersama-sama dengannya rasa jijik yang terlampau amat dengan dosa yang pernah kita buat sebelum ini. Persoalannya tuan-puan sekalian, kenapa hari ini berlaku taubatan kadhibah, tidak berlaku taubatan nasuhah? Kenapa? Kenapa berlaku taubat seorang pendusta? Kenapa, tuan-puan sekalian? Sebab dia menyesal. Tapi dia tak pernah rasa jijik dengan dosa yang pernah dia buat sebelum ni. Dia menyesal saja, tapi tak jijik dengan dosa dia pernah dia buat sebelum ni. So, datangkan rasa jijik dalam diri terhadap dosa yang pernah kita buat satu ketika dahulu. Supaya apa, tuan-puan sekalian? Supaya lepas ni kita rasa macam jijik nak buat sekali lagi benda tu. Jijik nak buat sekali lagi benda tu. Okay? Menyesal plus rasa jijik dengan dosa. Jangan jijik dengan diri sendiri. Jijik dengan dosa je. Dosa je jijik tu. Jangan jijik dengan diri sendiri pula tuan-tuan sekalian. Jijik dengan dosa yang dilakukan. Itu step yang pertama. Step kedua tuan-tuan sekalian adalah berazam tidak mahu mengulanginya lagi. So, logiklah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita berazam je tak nak ulang tapi tak jijik pun dengan dosa. Kesudahannya apa benda? Bila syaitan datang memperelokkan perbuatan-perbuatan yang pernah kita buat sebelum ini, tuan-puan sekalian, kita buat balik. Kita buat balik. Sebab itu step pertama, sesal dan jijik. Step kedua, berazam tak mahu mengulanginya lagi. Tapi tuan-puan sekalian, step nombor 3 ramai orang terlepas pandang. Kata para ulama, step nombor 3 adalah perbanyakkan, sibukkan diri kamu melakukan perkara-perkara baik. So ini step ketiga ramai orang terlepas pandang. Dia nampak taubat tu sekadar dia tak buat dah benda tu. Tapi tuan-puan sekalian, step nombor 3 ni adalah, kata para ulama, untuk taubat ini, mesti kena last kali sibukkan diri buat perkara-perkara baik. Dan tuan-puan sekalian, memang ternyata para anbiya pun sangat banyak diuji dengan bila mana dia rasa macam dah selesai satu kerja, bila dia tak buat apa-apa, masa tu banyak benda-benda yang tak baik akan datang dekat diri dia. Pernah sekali tuan-puan sekalian, bila Nabi tak ada buat apa-apa tuan-puan sekalian, Nabi dah mula rasa berfikir macam-macam. Dia rasa macam, betul ke jalan aku pilih ni? Nabi mula berfikir sedemikian. Kenapa rasa macam susah sangat jalan ni? So bila Nabi tak ada buat apa-apa tuan-puan sekalian, dia dah mula berfikir sedemikian. Sebab itulah surah Al-Insyirah turun kepada Nabi.
Alam nashrah laka sadrak. Nabi mula berfikir macam sesak dada dia. Sebab apa? Sebab terlalu banyak ujian dalam dakwah. Terlalu banyak orang menentang diri dia. Dia rasa macam sesak dada dia. Tapi Allah kata alam nashrah laka sadrak. Tapi tuan-puan sekalian, macam mana alam nashrah laka sadrak itu berlaku? Ayat second last dan yang terakhir tu bagi tahu kat kita, dengan kita buat benda itulah cara Allah Azza wa Jal akan melapangkan dada kita. Macam mana? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa idha ke fa'idha? Wa. Tiba lupa pula. Fa'idha ke wa idha? Wa. Fa. Dah kena baca daripada awal balik dah, tuan-tuan sekalian. Tapi nak kata itu, tuan-tuan sekalian. Idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, untuk orang-orang beriman, kalau kamu nak rasa lapang dada, kalau kamu nak rasa jiwa kamu lapang, Allah ajar bila kamu dah selesai melakukan satu ibadah, buat lagi ibadah lain. Allah tak ajar kita, oh dah selesai tu ibadah, okey kita duduk rest mata, kita duduk rehat sekejap, lepas tu kita sambung buat lagi benda lain. Allah kata orang beriman sepatutnya macam mana? Dah selesai satu ibadah, buat lagi ibadah nombor 2. Dah selesai ibadah nombor 2, buat lagi ibadah nombor 3. Faragta, Allah nak ajar kita elakkan ada masa lapang. Elakkan ada masa lapang. Orang beriman memang diperlihatkan oleh Allah, mereka akan super duper busy kat muka bumi. Mereka tak akan kenal erti rehat dekat muka bumi ni. Sebab apa? Rehat yang sebenar dekat dekat syurga. So itu Allah ajar. Sebab bila kamu ada masa lapang, masa tu kamu akan banyak berfikir. Kamu akan fikir, kenapalah Allah tak bagi benda tu dekat saya. Nampak tak? Kita akan fikir benda-benda yang tak patut bila kita ada masa lapang tu. Tapi cuba anda busy tuan-puan sekalian buat benda baik. Anda rasa ada masa tak nak fikir benda-benda tu semua? Tak ada. Banyak ruang-ruang kita tu dicuri dengan apa tahu? Dengan masa lapang. Ruang-ruang bahagia kita dicuri dengan masa lapang. Buktinya apa dah? Bila kita ada masa lapang kejap, kita duk fikir. Apa lagi tak cukup dalam kehidupan? Apa lagi yang tak ada dalam kehidupan kita? Kita fikir benda ni time bila? Time kita ada masa lapang banyak. Sebab itu elakkan. Sebab itu kata Nabi SAW, kalau kita, bukan kata Nabi, kata para ulama, nak bertaubat jangan sekadar berazam tak nak ulang. Tapi tutup kita punya taubat itu dengan sibukkan diri buat benda-benda baik. Sibukkan diri buat benda-benda baik. Sebab itulah tuan-puan sekalian, Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tu, anda pernah bacakan babak Zulkarnain dalam suratul Kahfi kan? Kan? Babak Zulkarnain, anda akan dapati tuan-puan sekalian, dia juga adalah ikon, dah selesai satu kerja besar, tak pernah ada istilah berhenti rehat kejap. Ataupun dah settle satu benda besar, holiday dulu, lepas ni sambung balik. No. Anda tengok Zulkarnain, lepas dia selesaikan isu dekat mana tuan-puan sekalian, dekat tempat terbit matahari tu. Dekat tempat terbenam matahari. First kali tempat terbenam matahari. Dah selesai dia jayakan satu misi dekat situ, kita sangkakan, oh dah besar dah ni kejayaan yang dia capai. Mungkin dia akan rehat sekejap kot, baru dia akan pergi pada misi seterusnya. Allah kata, thumma atba'a sababa. Allah letakkan perkataan thumma dekat situ tuan-puan sekalian. Ma makna thumma? Kemudian. Thumma ni maksudnya kemudian. Lepas habis satu misi tuan-puan sekalian, Allah kata, thumma atba'a sababa. Thumma ni kemudian. Saya nak tanya tuan-puan sekalian. Dalam kehidupan kita sehari-hari tuan-puan sekalian, bila kita berkomunikasi, bila kita guna perkataan kemudian tuan-puan sekalian. Okay, baik. Saya tolong bantu anda tuan-puan sekalian. Contoh. Betul tak perkataan saya kata macam ni? Saya makan sekarang. Kemudian saya makan pada hari esok. Betul ke tak betul ayat saya? Saya makan sekarang. Kemudian saya makan pada hari esok. Betul ke tak betul ayat saya? Betul tak? Betul tak? Betul lah. Tak betul lah. Okey, baik. Saya datangkan contoh nombor 2. Saya makan sekarang. Kemudian, saya makan lagi selepas habis rehat lepas ini. Saya makan sekarang. Kemudian, saya makan lagi pada waktu rehat selepas ini. Betul ke tak betul? Betul. Betul kan? So nak kata teman sekalian, perkataan kemudian biasa digunakan untuk tempoh yang sangat pendek. Seterusnya. Dia tak akan guna kemudian bila tempoh tu panjang. So fahamlah kita bila Allah kata Zulkarnain dah settle satu tempatnya kerja, misi pertama dah selesai, Allah kata thumma atba'a sababa. Apa maksudnya?
dia buat misi kedua, tak ambil masa holiday dulu tuan-puan sekalian. Dia terus buat misi nombor 2. So memang Allah perlihatkan orang beriman kat muka bumi tuan-puan sekalian, they are super duper busy dalam melakukan kebaikan lah. Bukan super duper busy buat benda maksiat. Super duper busy melakukan perkara-perkara baik. Gitu. So tuan-puan sekalian boleh faham So nak kata tuan-puan sekalian, bila tadabbur ditutup dengan tazkiyatun nafs, dan kata Nabi kalau kita nak bersihkan jiwa, kenapa? Banyak lakukan perkara-perkara baik. So betul lah kata Nabi, bila orang buat perkara-perkara baik tuan-puan sekalian, di situlah akan berlaku penyucian jiwa. Sebab tu ada satu hadis yang lain Nabi sebutkan, sedekah itu ibarat air yang memadamkan api. Pernah dengarkan hadis ni kan tuan-puan sekalian kan? Sedekah ini ibarat air yang memadamkan api. Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, signifikan air dan api itu apa benda? Api itu adalah dosa yang ada dekat hati. Dosa yang ada dekat hati. Air itu apa benda? Pemadam bagi api itu. So kalau api itulah yang mengotorkan hati, perlunya air untuk memadamkan api itu. So jelas tuan-puan sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita buat, dia akan mencuci hati kita. Sebab itu Asy-Syafii menyebutkan, al-amal dulu baru berlaku tazkiyatun nafs. Bukan tazkiyatun nafs berlaku dulu baru al-amal. No. Sebab amal-amal yang soleh itu tadilah yang akan membersihkan kita punya jiwa tuan-puan sekalian. Boleh faham? So nak kata tuan-puan sekalian, tadabbur tidak berakhir dengan kita tutup tasbih kafarah wa suratul asr lepas ni. Tadabbur bersambung dekat mana? Lepas anda dengar kuliah saya hari ni, apa anda buat lepas ni? Tu tadabbur berlaku. So maksudnya lepas kita tutup tasbih kafarah wa suratul asri, tutup kitab. Habis. So tuan-puan sekalian, dia tak habis lagi tuan-puan sekalian. Apa anda buat lepas ni menentukan anda sudah tadabbur ataupun belum. That's why, ini penutup saya tuan-puan sekalian sebab kita habis 10.30 je. That's why, ini penutup daripada saya. Yang mungkin penutup yang akan menyebabkan kita jadi sangat-sangat tenang dan sangat-sangat lebih cintakan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah, bila dia sahabat-sahabat tanya daripada Aisyah radhiyallahu anha, kan Aisyah ni kan isteri Nabi. Seorang yang sangat rapat dengan Nabi. Orang yang tahu luar dan dalam Nabi. Sebab isteri sendiri. Sahabat-sahabat tanya dekat Nabi Muhammad SAW, dia kata, boleh tak kau cerita dekat kami, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi ni lagu mana? Tuan-puan sekalian, biasa kan seorang isteri kan, dia tahu luar dalam kan? Cuba kalau hari ni, kalau kita para isteri tuan-puan sekalian, bukan kita lah, kalau para isteri dekat yang sedang menonton sekarang ini, orang tanya, cuba cerita sikit akhlak suami kamu. Selaku orang yang tahu luar dalam tuan-puan sekalian, dalam rumah macam mana, luar rumah macam mana tuan-puan sekalian, kita akan describe suami kita macam mana. Bukan anda lah tuan-puan sekalian. Ada setengah-setengah orang yang kata, suami saya tu luar je baik. Dalam rumah, Masya Allah. Gitu, contoh. Tapi cuba anda tengok Aisyah tuan-puan sekalian. Selaku orang yang kenal luar dan dalam Nabi, yang tahu apa benda yang berlaku dalam rumah dan luar rumah, Aisyah bagi tahu pada sahabat macam mana akhlak Nabi ni. Dia kata akhlak Nabi ni adalah, kalau kamu nak tahu akhlak Nabi, mudahnya. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Quran. Ibarat Nabi ni macam Quran yang bergerak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau anda nak faham tadabbur, anda tengok Nabi Muhammad SAW. Nabi ni bukan lepas dia baca Quran, lepas turun wahyu dekat dia bersihkan jiwa dia faham ayat tu, dia beramal seorang-seorang. Tak. Tengok macam mana tuan-puan sekalian, akhirnya dia membentuk satu akhlak dan karakter yang sangat cemerlang berpandukan wahyu itu. Sangat janggal kalau kita banyak datang kelas tadabbur tapi akhlak dan karakter kita masih lagi teruk. Itu belum tadabbur lagi. Sebab pentadabbur terbaik dunia iaitu Nabi Muhammad SAW ajar kita, orang yang paling banyak tadabbur, karakter dan akhlak dia sepatutnya paling cemerlang. Karakter dan akhlaknya sepatutnya paling cemerlang. Tapi sangat janggal dan sangat-sangat pelik kalau dia datang berbanyak-banyak kelas tadabbur, banyak pergi sana sini kelas tadabbur, katanya sudah tadabbur, tapi akhlak masih lagi ke belakang tu puan sekalian. Ini tandanya belum tadabbur lagi. Sebab orang tadabbur, akhlak dia super duper cemerlang. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. So boleh tuan-puan sekalian So mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita kata kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kata kita ni cintakan Nabi. So antara tanda kita cintakan Nabi, first kali kita mempelajari dan mentadabbur ayat-ayat Allah yang Nabi bertungkus lumus menyampaikan dia kepada kita. Yang kedua tuan-puan sekalian, jadilah seperti Nabi, selepas dia faham satu ayat Quran, dia tak terhenti sekadar faham.
tapi dia terjemahkan apa dia faham tu dalam tindakan dan amal dia seharian tu, tuan-puan sekalian. Maka di situlah letak duduknya tadabbur. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian hari ini boleh saya katakan, sebab ini kelas pertama saya pada tahun 2021 dan ada student-student baru tuan-puan sekalian. Saya percaya student-student baru ni bukanlah orang yang pertama datang kelas tadabbur, dah banyak kelas tadabbur dia pergi. So saya mungkin mau kepada muqaddimah supaya anda nampak dalam kelas saya selepas ini apa jua ayat saya bincang, inilah disiplin yang saya akan jaga. Akan ada tasawuf, akan ada al-fahmu, akan ada babak al-idrak, akan ada babak al-amal, dan kita akan ada babak macam mana kita nak tazkiyatun nafs itu. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian. Boleh supaya kita tidak nampak sekadar tadabbur itu satu slogan yang kita boleh guna pakai sesuka hati. Datang kelas baca Quran saja tapi kita kata kelas tadabbur. Datang kelas tapi belajar baca terjemahan kita kata kelas tadabbur. So from now on, kita orang yang dah belajar, kita akan nampak dah, oh tadabbur sepatutnya 5 step ini perlu dipenuhi. 5 step ini perlu dipenuhi. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, insya-Allah. So tuan-puan sekalian, 10:30 ada soalan ke? Kok ada soalan nak tanya? Sebelum saya menutup tirai ataupun tutup kelas kita pada hari inilah. Ustaz, so tuan-puan sekalian, macam mana? Ustaz, kita ada buku khas tak? Buku khas, Masya Allah. Sebelum ni, kalau saya dekat kelas fizikal dekat Masjid Hasanah dulu, saya ada jual satu buku. Ada jual satu buku namanya Membumikan Tadabbur. Membumikan Tadabbur ni tuan-puan sekalian, siapa yang ada pegang buku tu, mungkin dia boleh tolong share dekat skrin ni sekejap. Saya tak ada buku tu sekarang kat saya. Okay. Membumikan Tadabbur ni adalah tulisan daripada saya dengan sahabat-sahabat saya di Tadabbur Center. Saya bersama Ustaz Syahari Abdul Rahman, bersama dengan siapa lagi, Ustaz Nazri, ramai lagi asatizah yang menulis buku tersebut, menceritakan bagaimana kaedah tadabbur. Berpandukan daripada Syankiti yang 5 step tadi itu, kami keluarkan, kami mudahkan dalam bentuk akronim. So kalau tadi 5 step kan, kata-kata Syankiti kan, kami ambil 5 step itu, kami keluarkan satu formula dan satu modul sendiri yang kami akronimkan dalam TADAB. Tu ada tu, Puan Nur Azian, ada kalau anda boleh cari Puan Nur Azian, dia sedang menunjukkan gambar buku tu. Okay. Membumikan Tadabbur. Puan Nur Azian ada tu. Macam mana saya nak pinkan ni? Boleh ke saya pinkan? Pin video. Boleh tu? Pin video. Okay. Ini buku yang diguna pakai lah. Tapi kami tak adalah kata guna pakai buku ni secara bersilibus. Tidak. Tapi Puan Salamiah pun ada tunjuk buku. Membumikan Tadabbur ni, alam buku ni dia fokus kepada macam mana kita fokus kepada macam mana tadabbur tu sepatutnya berlaku. Tadi tu saya bagi ringkas based on 5 step Syankiti, tapi modul Tadabbur Center kami buat daripada akronim tadabbur tu. So kalau anda tahu macam mana step by step nak tadabbur, ikut je TADABBUR. T apa, A apa, D apa, A apa, B apa, B apa, U apa, R apa. Nak bincang sekarang takut satu kelas lagi tuan-puan sekalian. Jadi takut tambah 1 jam setengah lagi. Tapi dalam buku tu memang kita dah jelaskan dah satu persatu apa akronim tu. Dan di samping itu ada koleksi artikel macam mana aplikasi tadabbur itu berkesan dalam membantu kita untuk melakukan tadabbur. Okay. Ada artikel-artikel yang menggunakan aplikasi itu. So kita akan nampak, oh macam ni aplikasi tadabbur itu digunakan dalam certain topik. So ada banyaklah tuan-puan dalam buku tu juga mengupas apa penting kita tahu makiyah dan madaniyah. Oh selama ni kita kata, oh surah ni makiyah. Okey, makiyah. Macam tu je kita tahu. Tapi lepas anda baca buku tu, oh makiyah ni tu sangat penting anda tahu satu surah tu makiyah ataupun madaniyah. Sangat penting sebab dia membantu tadabbur sebenarnya. Dia sangat membantu tadabbur. Okey, boleh tuan-puan sekalian nak beli boleh. Nak beli kat mana? Okey, beli kat Masjid Hasanah ke? Tak. Okey, boleh beli macam ni tuan-puan sekalian. Anda buka Facebook Tadabbur Center. Anda buka Facebook page Tadabbur Center. Okay, anda type dekat sini saya tuliskan dekat ruangan komen Tadabbur Center. Ini dekat Facebook page. Kebetulan tuan-puan sekalian, ini berita baik, kami tengah buat promosi. Sepenuh PKP ni tuan-puan sekalian. Kos postage kami tanggung tuan-puan sekalian. Anda tak perlu keluarkan duit postage ni. Dan sebelum ni orang beli buku ni RM35. Sekarang buku ni RM27 tuan-puan sekalian. Free postage lagi. Macam nak beli tu. So macam anda rasa anda dah berjimat banyak tu. Sebelumnya orang beli tuan-puan sekalian RM35 dan kena tambah kos postage tambah RM8, 43. Anda beli 27 free
postage tuan-puan sekalian. Ini PKP punya tawaran tuan-puan sekalian. So saya dimaklumkan tuan-puan sekalian, ini cetakan yang kedua. Kami cetak 2,000. So maksudnya 4,000 buku lah nak habis tuan-puan sekalian. Saya dimaklumkan tuan-puan sekalian sudah ada bawah daripada 300 unit lagi. Saya tak pasti. Itu terakhir saya update dengan saya punya staff masa mula-mula PKP. Ada lebih kurang dalam 200 lebih ke 300. Tak lebih 300 tuan-puan sekalian. 300 tu maksimum yang ada. Saya tak tahu hari ni dah tinggal berapa. Ustaz nombor akaun dekat situ dah ada link untuk anda tekan tuan-puan sekalian untuk anda direct dengan staff saya. Dia akan bagi nombor akaun semua kepada tuan-puan sekalian. So anda cari Tadabbur Center, cari iklan tu, anda kata anda nak beli buku Membumikan Tadabbur. Okey? Membumikan Tadabbur. Cakap Ustaz Syamil bagi harga special RM27 tu ya, RM27. Okey, Takut dia pada terlupa dia bagi RM35 tuan-puan sekalian. So anda beli harga special RM27 insya-Allah. Boleh Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bukan terima kasih dengan saya, terima kasih pada orang yang menyokong buku kami sebelum ini. Kalau buku tak laku, kami tak jual harga murah. Sebab buku alhamdulillah, sebab orang membeli sebelum ni tuan-puan sekalian adalah sedikit keuntungan, maka kami rasa tiba masa untuk kami menjual dengan harga yang murah insya-Allah. Ini Ustaz adalah tanya. disebabkan sokongan orang-orang sebelum ni. Okey? Saya nak tanya. Kita Ya. belajar tadabbur ni mengikut surah ke atau mengikut ayat demi ayat? Okey, sebelum akan kami sepakat untuk kita tadabbur ikut surah. Dan surah pertama yang kami tadabbur sebelum ini adalah surah Al-Mulk. Sebagai nak bagi pendekatan dan pendedahan macam mana tadabbur tu berlaku. So kita dah belajarlah ayat pertama macam mana, kita pergi ayat by ayat. Dan kita based on surah lah. Dan setakat ni surah Al-Mulk kita sudah separuh jalan tuan-puan sekalian. Boleh saya katakan dah sampai ayat 11 ke ayat 12. Lebih kurang macam tu dah kita dah sampai. So saya tak berhajat nak ulang balik dari mula. Anda okey ke tak okey? Tetapi tuan-puan sekalian, berita baik. Sebab saya saja tak nak bagi nota yang awal. Alah, tapi Ustaz kami ni pelajar baru. Tak, insya-Allah saya akan teruskan. Tak apa. Cuma nanti saya akan bekalkan nota ni. Okey tak okey? Okey, itu pun boleh jugalah. So fair enough kan? Kita akan teruskan sebab kesihan kepada orang yang dah join sebelum ini. Dia dah separuh jalan, kalau dia ulang balik takut kesian kat mereka. 10 ayat, 11 ayat tu nak kena ulang balik tu. Dia orang tu semua pencatat yang tegar tu. Tak apalah Ustaz teruskan je lah. Kita Yang teruskan. satu dua tu kami akan carilah daripada Kami akan kawan-kawan. bagi nota tu, boleh kan? Puan kan? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Tapi insyaAllah step tadabbur tu ataupun tadabbur tu kita akan clear daripada ayat yang kita akan sambung tu insyaAllah. Kita akan gunakan aplikasi yang sama sahaja. Dia punya zoom dia sama. Nanti saya akan ulang-ulang lah sikit tuan-puan sekalian. Dia akan ada kaitan. Ayat ketiga tu, ayat tu dah ada kaitan juga. Saya akan ulang sikit-sikit juga nanti insyaAllah. Mudah-mudahan So nanti insyaAllah tuan-puan sekalian pada kelas yang akan datang kita akan sambung surah Al-Mulk. Ayat ke-13. Terima kasih Puan Fauziah. Ayat ke-13. Okay. Wa asirru qawlakum awijharu bi. Innahu alimun bidhatis sudur. Okay, kita akan sambung pada ayat tu. Terima kasih tuan-puan sekalian yang join. Terima kasih pada partisipan seramai 67 orang. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian yang join pada hari ini mendapat sedikit semangat tentang pendedahan tadabbur. Seterusnya tuan-puan sekalian menambahkan lagi semangat kita untuk mendekati kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nampak ada ramai asatizah juga yang join dalam kuliah kita pada hari ini, pensyarah-pensyarah yang mungkin saya kenal, kan? Saya nampak bukan semua yang biasa-biasa ni, ramai yang luar-luar biasa juga ni. Ustazah Asma Wardah pun ada kat sini rasanya. So pensyarah kuis tu dia antara pensyarah yang kita boleh dapatkan rujukan juga insya-Allah tuan-puan sekalian. Terima kasih semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Nota tu saya tak hantar ke rumah, saya bagi soft copy je. Anda download je nanti insya-Allah. Tapi saya punya style nota tu lepas habis 30 ayat. Bukannya kita bagi tengah-tengah kuliah tu. Sebab kalau saya bagi nota ni sekarang, anda baca habislah saya punya point. Okay, habis point saya. So saya akan bagi nota lepas habis sebab saya nak anda catat dulu. So nanti nota ni akan melengkapkan catatan anda. Okay. Sebelum ni kalau kelas fizikal saya akan bagi nota ni dalam bentuk fizikal. Tapi lepas ni saya akan bagi soft copy je lah kepada anda. So anda download sendiri. Anda nak print pun boleh. Okay, anda nak print pun boleh. Tafadhal, tak ada masalah. Okay. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, boleh pergi ke page Tadabbur Center. Insya-Allah dia akan uruskan postage tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.